Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton-penonton yang sedang mengikuti live di FB Kementerian Pembangunan Wanita. InsyaAllah hari ini Akademi Keluarga akan membincangkan sedikit tajuk iaitu mudahnya mengajar pendidikan seksualiti yang akan disampaikan oleh ahli panel kita iaitu Tuan Fairuz bin Abu atau lebih dikenali sebagai Akhi Fairuz Al-Jengkawi. Beliau merupakan seorang speaker di ML Studio dan penulis buku Mudahnya Mengajar Pendidikan Seksualiti, dan saya ucapkan terima kasih kepada Akhi Fairuz atau Tuan Fairuz yang kita tengok dekat FB beliau follower dah mencapai 100,000 follower ya, Tuan Akhi? Ya, betul-betul. Baru dah. Baru. Dan mungkin disebabkan page Kementerian Wanita ini ditonton oleh pelbagai lapisan masyarakat, mungkin ada individu baru atau orang awam yang mungkin belum mengenali Akhi Fairuz, atau ada individu di kalangan ibu-ibu tunggal atau mereka yang belum Islam lagi. Mungkin kita minta sedikitlah Akhi Fairuz untuk perkenalkan diri sedikit lah sebelum kita memulakan sesi soal bicara kita hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera saya ucapkan kepada para penonton dan juga kepada puan moderator, juga kepada pihak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang menjemput saya pada petang ni. Saya Muhammad Fairuz bin Abu, lebih dikenali sebagai Akhi Fairuz Al-Jengkawi, berumur 35 tahun. Di media sosial, juga di sekolah, ya, saya banyak berkongsi kepada pelajar, kepada mahasiswa, juga kepada ibu ayah berkaitan dengan pendidikan seksualiti. Dan saya juga telah menghasilkan satu ibu yang nak mengajar dan mengajak mak ayah, ya, untuk mempraktikkan mendidik anak-anak berkaitan dengan peri pentingnya pendidikan seksualiti, ya, supaya anak-anak kita ni, ya, terhindar daripada menjadi mangsa dan pemangsa. Walaupun mungkin namanya tu hari ini, ya, bila kita dengar kementerian nak buat satu forum ataupun perbincangan, ya, dengan tajuk pendidikan seksualiti, jadi kita mungkin ada sedikit stigma dalam diri kita, kenapa nak cerita benda ni? Ini yang kita nak kongsikan pada hari ini. Dan saya berkecimpung dalam bidang ini pun dalam boleh kata dalam 9 tahun juga. Bermula ketika saya bersama dengan satu pasukan yang mereka ini mengendalikan program-program pencegahan zina di sekolah-sekolah dan di IPT. Dan ketika itu mereka juga ada rumah bimbingan yang bernama Raudatul Sakinah yang membimbing remaja belia yang hamil luar nikah. Jadi pada tahun 2017 saya banyak berkongsi isu-isu yang melibatkan isu seksual kanak-kanak dan juga remaja, dan di situ saya nampak penumpungan yang amat besar adalah ketidakfahaman anak-anak ini mengenali diri mereka, ya, sehinggakan mereka ada yang lahir hamil luar nikah dan lebih malang lagi, ya, merosakkan remaja ataupun kanak-kanak yang lain. Yang inilah kita akan bincangkan, dan saya jemput tuan-puan yang menonton pada petang ini, tolong sebarkan, sampaikan kita punya perkongsian pada hari ini kepada rakan-rakan yang lain, tag pasangan kita untuk mereka tonton bersama, insyaAllah. Okay, terima kasih pada Akhi Fairuz. Sebelum ni kalau ikutkan saya adalah mengikuti FB Akhi Fairuz ni, tapi baru-baru ni saya lebih dekat tentang mengetahui tentang isu seksualiti bila saya ikut parenting Dr. Atiyah baik. 31 Oktober tentang perosak anak, macam tu lah tajuknya lebih kurang. Ancaman anak-anak pada hari ini. Perosak anak, gandingan dengan Prof. Dr. Halina Siraj. Dari situ saya lebih terbuka mata dan tak sangkalah hari ini dapat bersama-sama dengan Akhi Fairuz lah. Dan bila Akhi Fairuz sebut tadi tentang isu seksualiti, dan kita akan masuk lebih dalam lah tentang perkara ini. Saya dikelilingi dengan orang-orang yang mungkin masyarakat lah, pelbagai lapisan masyarakat lah terlibat dengan program-program NGO dan masjid. Kadang-kadang kita melihat mereka agak kita kata malu atau sensitif dengan perkataan seksual itu, terutama kita
untuk diajar kepada anak-anak, dan saya pun ada 3 orang anak lelaki, dan satu perkara yang menakutkan dengan keluasan media sosial sekarang ni dengan pergaulan dan sebagainya. Jadi mungkin peringkat awal ni Akhi Fairuz sendiri boleh terangkan apa sebenarnya definisi pendidikan seksualiti yang kita khususkan kepada anak-anak kita. Silakan. Untuk menjawab soalan ni, saya suka bercerita berkaitan dengan sedikit sejarah berkaitan dengan pendidikan seks ataupun pendidikan seksualiti yang selalu digembar-gemburkan sejak dulu. Ya, ketika tahun 2010 lagi saya dah mendengar ya cadangan untuk melaksanakan silibus pendidikan seks di sekolah. Ketika itu memang ramai yang tak faham, ramai yang menentang, dan saya pun ketika itu buat argument kenapa kita nak ajar kanak-kanak ataupun budak sekolah tentang satu pendidikan yang tak sepatutnya diceritakan tentang seks. Ya, sebab ketika itu bila saya menentang, rupa-rupanya bila saya dah faham, ya, barulah saya faham saya menentang sesuatu perkara yang saya tak faham, dan bila saya faham, ya, saya tampil ke depan untuk menerangkan, sebarkan awareness kepada masyarakat betapa pentingnya pendidikan seksualiti ini. Dia polemik tu ataupun stigma berkaitan dengan isu ini disebabkan nama itu, ya, nama. Ya, ada yang minta ditukarkan kepada pendidikan kejantinaan. Tak ada masalah, teruskan. Ada yang minta untuk ditukar kepada pendidikan kejantinaan. Apa-apa sajalah, tak kisah. Ya, nama ini, ya, kalau kita perdebatkan dengan nama, maka dia takkan selesai, dan akhirnya kita dapat melihat kisah-kisah kanak-kanak yang dicabul, ya, kisah-kisah pelajar yang dirosakkan. Benda itu tak selesai. Jadi apa sebenarnya intipati dalam pendidikan seksualiti? Ya, sebenarnya kita nampak bila sebut tentang sex education, kita hanya nampak nak diimplementkan kepada pelajar sekolah. Okey? Kita nampak pendidikan seks untuk kanak-kanak, pendidikan seks untuk remaja. Sebenarnya pendidikan seksualiti ini adalah pendidikan sepanjang hayat. Dia bukanlah silibus khusus untuk budak sekolah rendah, untuk sekolah menengah saja, bahkan dia untuk seluruh anggota masyarakat. Sama ada dia masih lagi sekolah tadika, sekolah rendah, sekolah menengah, mahasiswa-mahasiswi kita di IPT, bahkan yang sudah berkahwin, yang ada cucu sekalipun. Dia adalah pendidikan sepanjang hayat. Kalau kita nak confront tentang isu pendidikan seksualiti, jangan dilaksanakan di sekolah. Nanti budak-budak akan explore lebih lagi. Hari ni tak ada pendidikan seksualiti yang diajar di sekolah dalam satu subjek yang bernama pendidikan seks. Macam-macam isu seksualiti yang berlaku kat Malaysia. Tahun lepas ada seorang kanak-kanak darjah 6 yang merogol seorang kanak-kanak yang berusia 4 tahun. Kanak-kanak 4 tahun ini anak asuhan mak dia. Okey, dan bila mana kanak-kanak ini melakukan hubungan berkenaan, rogol itu tuan-puan, dia bukan cabul, bukan raba, bukan sentuh private part, tak. Tapi perlakuan yang melibatkan kemaluan lelaki yang dimasuk ke dalam kemaluan seorang perempuan. Dan ia dilakukan oleh seorang budak darjah 6, 12 tahun kepada budak 4 tahun. Siapa yang ajar dia dalam pendidikan seksualiti ke? Ada ke cikgu yang ajar kat sekolah? Ada ke mak dia ajar? Tak. Apa jawapan kanak-kanak ini bila polis soal siasat disebutkan dia terpengaruh untuk buat perkara itu disebabkan terangsang selepas tengok video lucah. Okay? Dan kemudian pula tahun lepas kita dapati kes di Penampang Sabah, ada seorang kanak-kanak berusia 11 tahun. 11 tahun tuan-puan, darjah 5. Didapati merogol kakak sepupu dia darjah 6, 12 tahun. Darjah 5, darjah 6. Ni cerita kanak-kanak ni, bukan cerita dewasa, bukan cerita mahasiswa kita. Siapa yang ajar budak ni? Pendidikan seksualiti ke? Cikgu yang ajar kat sekolah ke? Mak ayah dia ajar ke? Boleh buat siasatan, sekali lagi budak ni beritahu. Dia terangsang tengok video lucah hingga dia melakukan benda tu. Okay? Sebab itu bila kita cerita tentang pendidikan seksualiti, kita nak selamatkan anak-anak ni. Bila mana kita dengar dapatan daripada kerajaan di parlimen tahun lepas membentangkan ya, seramai lebih kurang dalam 537,000 anak tak sah taraf, anak luar nikah yang dilahirkan di Malaysia dalam tempoh 10 tahun, 2005 sampai 2015. Anak-anak ni, gadis yang hamil luar nikah ni, mereka melakukan hubungan seksual ataupun mereka menjadi mangsa yang rogol. Siapa yang ajar mereka? Siapa yang ajar pemangsa? Adakah sebab pendidikan seksualiti yang dilaksanakan ataupun tidak ada orang yang mengajar mereka hingga mereka menjadi mangsa dan pemangsa? Okey, begitu juga tahun lepas dibentangkan ketika itu menteri telah menyebut sebanyak 577 kes kanak-kanak bayi yang dibuang, okey, pada tahun 2015 sampai 2018. Dan bayi ini dibuang daripada 577 kes,
sebanyak 30% sahaja yang dijumpai masa hidup. Selebihnya meninggal dunia. 3 tempat yang paling banyak bayi dibuang. Pertama, kawasan persekitaran, kejiranan. Masjid, surau, depan rumah orang, kawasan kejiranan. Yang kedua, tempat pembuangan sampah. Yang ketiga, dalam tandas. Siapa yang ajar budak-budak ni untuk buang baby? Siapa yang ajar budak-budak ni untuk membunuh kanak-kanak bayi yang tak bersalah? Pendidikan seksualiti yang ajar ke? Tak. Tak. Walaupun benda ni masih lagi belum lagi diimplement secara drastik di sekolah, tapi kita lihatlah masalah-masalah sosial yang berlaku di Malaysia. Hari-hari sekarang ni kita dengar cerita-cerita ni. Itu belum lagi statistik yang dikeluarkan oleh Kementerian Pembangunan Wanita. Daripada awal PKP sampai 30 Jun, 1,700 kes jenayah seksual yang berlaku dalam rumah. Cuba kita bayangkan, kes-kes yang seperti ini terjadi sebab apa? Adakah sebab ada guru ataupun mak ayah yang didik anak tentang pendidikan seksualiti, atau ada guru yang lain mengajar anak kita? Adakah guru itu video lucah? Adakah guru itu kawan-kawan dia? Adakah guru-guru itu cikgu di sekolah? Sudah pasti tak. Okay? Sebab itu saya nak bagi tahu pada tuan-puan yang menonton, sebenarnya pendidikan seksualiti ini dah banyak dah pakar-pakar, profesor, doktor, guru di Kementerian Pendidikan. Mereka buat satu modul khusus untuk memastikan anak-anak kita daripada darjah 1 dah faham dah tentang sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Maka itulah satu part yang dipanggil sebagai merentas kurikulum. Pendidikan seksualiti diajar kepada anak kita daripada darjah 1 dalam subjek pendidikan kesihatan. Darjah 1, anak-anak kita diajar mengenali tentang private part, tentang sentuhan yang dibenarkan, sentuhan tak dibenarkan. Anak kita dah belajar. Tapi soalannya adalah, parents sedar atau tidak anak kita belajar tentang mereka. Yang seterusnya, merentas kurikulum. Selain daripada subjek pendidikan kesihatan, darjah 1, darjah 2, darjah 3 sampai darjah 6, anak kita juga belajar dalam pendidikan Islam. Ketika pendidikan Islam, masa mereka darjah 4, darjah 5, mereka akan belajar tentang wudu, tentang akil baligh, tentang air mani yang keluar, tentang mandi wajib, tentang kenapa perlu mandi wajib, antaranya persetubuhan. Bagaimana kanak-kanak ni nak belajar tentang air mani yang keluar kalau mereka tak faham tentang zakarnya, tentang testisnya, tentang air mani? Bagaimana kanak-kanak nak faham tentang darah haid yang keluar kalau mereka tak belajar tentang vagina, tentang rahim, persenyawaan, pembiakan? Begitu juga dalam subjek sains, diajar tentang pembiakan manusia. Diajar bagaimana haiwan boleh membiak. Diajar bagaimana pokok boleh membiak, bunga boleh membiak. Begitu juga manusia melalui sperma dan juga ovum. Ini di sekolah. Begitu juga dalam pendidikan moral. Anak-anak kita diajar dalam subjek-subjek yang tertentu, subtopik berkaitan dengan pendidikan seksualiti. Walaupun subjek ni tak ada kat sekolah secara khusus diajar. Namun, individu yang patut mengajar anak tentang pendidikan seksualiti bukan cikgu kat sekolah. Cikgu ni membantu saja. Yang perlu menyampaikan lebih awal bab ini adalah mak ayah, kita, parents yang perlu sampaikan. Dan timbul pula satu perkara, kenapa kita nak cerita pada anak kita? Kenapa nak ajar tentang pendidikan seks? Dulu kita tak ada siapa cerita pun. Kita dulu belajar sendiri je. Tuan-puan, ini tahun 2020 tuan-puan. Kalau kita ni parents tak educate anak mengenali tubuh badan, tak educate anak untuk menjawab soalan-soalan mereka tentang hal-hal seksualiti, anak akan rujuk siapa? Itulah bermulanya kemahiran berfikir aras tinggi anak-anak. Mereka akan search, mencari kepada Syekh Google. Maka tuan-puan bayangkan, dia nak tahu tentang seks, tanya pada parents, parents mengelak untuk jawab. Anak dengar perkataan rogol kawan cerita kat sekolah, rujuk pada mak ayah marah anak. Anak search di Google. Hari ini, image, gambar, paparan, tulisan berkaitan dengan sexuality, double meaning, dirty jokes, terlalu banyak yang ada di televisyen, di media sosial. Hingga kalau parents tak influence anak untuk educate anak sendiri, rasa-rasa anak akan terpengaruh dengan siapa dulu. Sebab itu tuan-puan, saya sebutkan dalam ibu saya, ibu ayah adalah guru pertama untuk mendidik anak-anak berkaitan dengan pendidikan seksualiti. Itu pengenalannya. Dah macam marah-marah kan. Tak, saya semangat. Bila saya cerita benda ni, saya nak setiap yang menonton faham betul-betul. Okey. Sebagai contoh, bila kita belajar tentang zina, wala taqrabuz zina, Muslim surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kamu menghampiri zina.
Jadi bila kita nak ceritakan tentang menghampiri zina, apa perkara yang menghampiri zina? Okey. Dan kemudian bila sebut tentang zina, zina tu perlakuan apa? Yang melibatkan apa? Sebab itu hal seperti ini perlu diceritakan. Inilah pendidikan seksualiti. Bila anak kita nak mandi wajib, salah satu sebab keluar air mani. Okey, maka mandi wajib kena cerita air mani tu macam mana dihasilkan, apa fungsi air mani. Cikgu boleh cerita kat sekolah benda ni. Tapi seeloknya parents yang kena cerita kat rumah. Sebab kalau kat sekolah ada 30 orang pelajar, kita tak pasti sejauh mana mereka memahami benda ni. Ada yang dah terlalu advance, ada yang terlalu naif, ada yang tak pernah dengar, ada yang dah terjebak video lucah, ada yang sampai tahap melihat benda ni real depan mata. Jadi bila cikgu cerita, ada yang akan tergelak seorang-seorang, ada yang diam tak tahu apa-apa, ada yang terlalu excited. Jadi yang faham anak-anak adalah mak ayah dia kat rumah. Jadi sampai bila mak ayah nak deny perubahan zaman yang membuatkan anak hari ini sangat terdedah dengan hal-hal seksualiti yang dia lihat saban hari dalam kartun, dalam drama, dalam video, imej-imej yang membentuk seksual, soft pornografi. Kalau kita masih lagi kata, lembu kambing elok je beranak, tak ada siapa pun ajar. Itu binatang, kita ni manusia. Kita ada akal yang Tuhan bagi. Jadi dengan akal inilah kita nak membentuk anak-anak kita supaya mereka tidak jadi mangsa. Supaya mereka mengenali fizikal anatomi kemaluan mereka. Supaya mereka sayang pada diri mereka. Supaya mereka tidak merosakkan orang lain. Supaya mereka protect diri mereka, anak lelaki. Protect adik dia yang perempuan, adik yang perempuan, sama-sama mereka menghormati satu sama lain. Jadi itu pendidikan seksualiti yang bersifat holistik, ya. Dan kalau sekiranya ni ada soalan yang lain, kemudian tanya. Tapi sekarang ni saya nak tekankan yang menyebabkan masyarakat nampak pendidikan seksualiti ni lucah lah, pendidikan seksualiti ni tak patut dilaksanakan sebab mereka hanya melihat satu dimensi saja yang dipanggil sebagai dimensi fizikal. Fizikal yang banyak orang nampak, hubungan seksual tu berlaku macam mana, ya, tentang kemaluan segala bagai. Itu satu dimensi. Kalau kita hanya nampak pendidikan seksualiti, itu saja hubungan seksual, perhubungan lelaki dan perempuan, maksudnya tak lengkap pendidikan seksualiti. Okey, ia tidak bersifat holistik. Ibarat dalam satu rumah ada 5 pintu, itu fizikal ini hanya satu pintu saja, ada 4 pintu yang lain. Dalam pendidikan seksualiti ada 5 pintu lagi yang perlu kita faham. Pintu yang kedua ataupun dimensi yang kedua dipanggil sebagai kognitif, intelek, otak. Sebenarnya organ seksual dalam tubuh badan manusia yang paling penting sekali bukan kemaluan, bukan zakar anak, bukannya dia punya vagina anak perempuan, no, tapi otak. Disebabkan otak inilah tuan-puan yang dirosakkan belajar pada pornografi. Tuan-puan lihatlah apa jadi pada masyarakat kita pada hari ini. Bersembang lucah, apa sahaja dikaitkan dengan kelucahan, double meaning joke, ya, semalam lagi ada isu lagi, sentiasa ada yang komen-komen bersifat lucah. Kenapa? Intelek mereka yang sudah memahami bila sebut seks tidak ada dibondingkan dengan kehormatan diri, tentang rasa malu, tentang rasa dosa pahala, tidak ada. Sebab itu intelek, otak adalah organ seksual paling penting. Rosak otak, macam-macam masalah kebincangan akan berlaku. Yang ketiga, dimensi yang dipanggil sebagai dimensi emosi. Perhubungan seksual perlu berlaku dengan emosi dijaga kepada pasangan. Perkahwinan, ikatan, tanggungjawab. Dan di sini juga kenapa rogol dan cabul itu adalah jenayah. Disebabkan tidak ada konsen, tidak ada persetujuan, dilakukan secara paksaan, secara kekerasan. Sebab itu dia jadi jenayah. Tidak menghiraukan emosi pasangannya itu. Jadi rogol. Ini yang kita kena faham. Okey, itu emosi. Dan saya selalu ulang benda ni sebab ilmu ini pun saya belajar daripada Prof. Dr. Halinah Haliza Siraj. Untuk pasangan yang dah berkahwin, hubungan seksual yang berlaku pada suami dan isteri adalah kemuncak kepada komunikasi mereka sepanjang hari. Kalau emosi dijaga dengan baik, komunikasi dijaga dengan baik, maka eloklah hubungan seksual yang akan berlaku. Ini bukan cerita lucah, ini proses pendidikan supaya kita faham pendidikan seksualiti adalah pendidikan sepanjang hayat. Dimensi yang keempat ataupun pintu yang keempat dalam rumah pendidikan seksualiti, sosial. Inilah satu bahagian yang anak-anak kena faham batas-batas perhubungan dengan kawan-kawan, dengan sepupu, dengan adik-beradik, adab, akhlak, juga perasaan malu, sentuhan selamat, sentuhan tak selamat. Di sini
Sebab anak kita berhadapan hari-hari dengan kawan-kawan di sekolah, dengan sepupu balik kampung. Dan yang melengkapkan keempat-empat dimensi tadi kita panggil sebagai spiritual. Ya, datang daripada diri kita. Di sinilah faktor agama, kepercayaan kepada Tuhan, halal, haram, salah, betul, dosa, pahala. Bila diterapkan kelima-lima dimensi ini, maka kita akan faham betapa islamiknya, betapa pentingnya pendidikan seksualiti ini. Saya rasa cukup kot untuk sesi pengenalan ni. Saya rasa panjang dah saya cerita. Saya serah kembali kepada moderator. Okey, terima kasih pada ahli Virus. Belum pun kita masuk pada pusingan kedua dah ada soalan, tapi saya simpan dulu soalan ni. Dan saya tertarik dengan apa yang ahli Virus katakan, sebab punca utama adalah komunikasi kita sebagai ibu bapa dengan anak. Cara kita respon soalan anak dan jawapan yang kita beri kepada mereka. Contoh macam anak saya lah. Saya ada anak yang pertama berusia 5 tahun. Dia dah mula bertanya macam mana dia lahir, di mana dia keluar. Dan disebabkan saya pun ada belajar dalam bidang sains perubatan, saya memang teranglah. Dan ditambah juga saya cari-cari input daripada FB Ahli Virus, dan belum sempat lagi beli buku Ahli Virus. InsyaAllah nanti saya akan menyusul. Dan saya ada terbacalah coretan seorang ibu di beliau PM lah di personal kepada pengasas Baitus Solehah, Ibu Mak Liza lah. Mungkin ada yang dah baca, biasa Mak Liza rajin menulis kan. Jadi ibu ni menulis perkara yang paling ditakutkan adalah mengenai seksualiti ini, dan perkara itu berlaku kepada anaknya yang berusia 4 tahun. Anaknya perempuan berusia 4 tahun. Dia dengar anak dia bermain bersama sepupunya yang berusia 5 tahun lelaki. Tiba-tiba dia terdengar anaknya menjerit. Bila dia tanya apa yang berlaku, anak perempuannya menyatakan yang abang sepupunya menyuruh memasukkan zakar ke dalam vagina anak tersebut. Dan itu yang menjadi ketakutan. Baru berusia 4 dan 5 tahun, tetapi perkara ini telah berlaku kepada masyarakat atau anak-anak kita. Mereka ni meniru dan kita kata fotokopi lah apa yang mereka lihat. Jika ibu bapa itu sendiri tidak menerangkan dan memahamkan mereka, ini akan berlaku pada masyarakat kita. Dan saya sangat tertarik pada apa yang Ahli Virus ulaskan tadi, dan saya nak minta lah Ahli Virus lebih perincikan betapa pentingnya pendidikan seksual ini kepada anak-anak kita, terutama di anak-anak di sekolah rendah dan di peringkat sekolah menengah. Silakan. Baik. Saya memang membaca juga dan mengulas isu yang Mak Liza utarakan di Baitus Solehah, dan saya dapati antara figure individu ataupun NGO yang ada rumah bimbingan yang salah satunya yang banyak educate masyarakat berkaitan dengan isu seksualiti adalah Baitus Solehah. Tuan-puan wajib follow Baitus Solehah. Di sinilah baru kita akan mula belajar betapa seriusnya masalah seksualiti yang berlaku dalam kalangan anak-anak kita pada hari ini. Ya, bila kita nak bercerita tentang hal yang kompleks, tabu, yang sensitif ini, sudah pastinya dia memerlukan satu persediaan yang rapi oleh ibu bapa. Sebab kita dulu ketika kita zaman kanak-kanak, mana ada mak ayah nak cerita. Zaman itu adalah zaman kita banyak bermain, kita banyak explore alam. Tetapi anak pada hari ini, mereka juga explore alam tetapi terhad. Mereka explore di mana? Melalui gadget, melalui YouTube. Disebabkan kekangan faktor keselamatan untuk mereka bermain di luar. Apatah lagi, individu kita yang ada rumah, di duduk rumah flat, di kawasan kejiranan yang mungkin diutamakan faktor keselamatan, maka anak-anak ni banyak menghabiskan masa di dalam rumah dan berhadapan dengan gadget. Jadi tuan-puan, bila kita nak cerita berkaitan dengan kanak-kanak yang terjebak ni, kita kena faham berkaitan dengan psikologi kanak-kanak yang berusia 6 tahun ke bawah. Mereka ni, apa yang mereka belajar daripada orang dewasa adalah apa yang dia tengok, apa yang dia dengar, apa yang dia tonton. Mereka macam spy. Apa yang parents sebut, itulah yang mereka akan sebut. Kalau ibu ayah mengajar pada anak,
panggil abi, panggil umi, panggil ayah, panggil daddy, panggil papa. Itulah yang anak akan panggil. Ini bermakna mereka akan ikut saja apa yang parents ajar melalui bahasa dan perkataan. Begitu juga kanak-kanak yang bawah 6 tahun, mereka akan belajar apa yang dia tengok, apa yang dia tonton. Sebab itu hal seperti ini janganlah kita pandang ringan tuan-puan. Dalam Islam ditekankan untuk pengasingan tempat tidur. Okey, pengasingan tempat tidur juga perlu dilatih seperti mana ya anak-anak perlu dilatih untuk solat. 7 tahun diajar untuk solat, 10 tahun tak solat boleh dirotan. Tapi bab rotan tu jangan sampai mencederakan untuk mengajar. Ya. Nampak tak kat sini bagaimana cara didikan tu berlaku? Daripada 7 tahun sampai 10 tahun dalam tempoh masa 3 ke 4 tahun, hari-hari didik anak solat. Jadi tidak adalah nanti anaknya kena rotan 10 tahun sebab anak dah terbiasa solat. Begitu juga dengan pengasingan tempat tidur. Walaupun dalam hadis berkenaan menyebut 10 tahun diasingkan tempat tidur anak, ya, tetapi hari ini disebabkan pendedahan seksual yang sangat banyak anak tonton, anak dengar, anda lihat yang saya sebutkan tadi, hingga terpampang dalam iklan, dalam pop-up, dalam YouTube, dalam animasi, tepi jalan, kat billboard, hingga idea-idea seksual tu sangat banyak yang dah tertanam dalam fikiran anak. Apatah lagi hari ini ada ibu ayah yang boleh kata benda ni common sense. Tapi hari ini common sense tidak lagi menjadi benda yang common. Apa dia? Asingkan tempat tidur anak. Saya berapa kali dah dengar 12 tahun tidur lagi dengan mak ayah. Ada yang darjah 5 tidur lagi dengan mak ayah. Kalau saya pergi ceramah kat sekolah tuan-puan, kalau sekiranya depan saya ada budak darjah 6 ketika tu, dalam 100 orang, bila saya tanya siapa lagi tidur dengan mak ayah, 30 orang yang kata masih lagi tidur dengan mak ayah dalam satu bilik. Ya. Kita ni nak ikut apa? Kalau kata pendidikan seksualiti ni agenda liberal, agenda orang bukan Islam nak merosakkan kita. Habis tu, yang tidur satu rumah tu kita ikut agenda apa pula? Bukan ke apa yang Nabi Muhammad katakan, asingkan tempat tidur anak-anak. Ya. Benda ni perlu berlaku daripada awal supaya hubungan suami isteri yang berlaku tu janganlah kita harapkan anak kecil lagi dia tak tahu pun. Ya, dia tidur tak apa. Inilah kes yang Puan Moderator sebutkan tadi, kes yang Puan Mak Liza Baitul Solah ceritakan. Dia melihat perlakuan ini dilakukan oleh mak ayah dia. Walaupun mak ayah kata, alah budak kecil lagi dia tak faham apa. No. Hal-hal seperti ini, anak-anak kecil dia macam span, dia akan serap saja apa yang dia tengok. Akhirnya kesian kepada anak-anak yang jadi mangsa. Apa akta undang-undang untuk meletakkan kesalahan pada anak-anak kecil seperti ini? Mana ada? Ya? Sebab itu, kalau sekiranya kes-kes yang macam ni, sepatutnya yang didakwa adalah mak ayah mereka atas kelalaian dan kecuaian. Anak-anak perlu diasingkan tempat tidur. Ini juga pendidikan seksualiti. Bagaimana nak diasingkan itu, haruslah bermula daripada awal. Duduk satu bilik tu, kalau anak masih lagi kecil, bayi, letakkan dalam baby cot supaya dia tahu tempat tidur dia kena asing dengan mak ayah. Jangan walaupun 3-4 tahun letakkan satu katil dengan parents juga. Ni saya kata common sense. Mak bapak kita dulu tak ada pun ajar kita macam ni. Tapi hari ni kena cerita macam ni. Ya? Sebab kadang-kadang kita ni nak kata ke barat sangat pun tidak, ke arah Islam pun tidak, kita ikut apa pun kita tak tahu. Ya? Lepas tu kita tertanya macam mana nak buat ni, anak dah berkelakuan pelik. Lepas tu kat sekolah pergi cium kawan, pergi raba kawan, tarik seluar kawan. Ini sebenarnya dia belajar pada mak ayah dia kat rumah. Dan kadang-kadang yang mengajar itu bukan mak ayah dia, tapi balik kampung dengan sepupu, kawasan kejiranan, bercampur dengan budak-budak besar. Ada hantar kat tadika, budak-budak transit yang sekolah rendah, datang situ ajar anak-anak kita, anak pengasuh. Terlalu banyak akses untuk anak-anak kita ini dirosakkan. That's why saya sebut pendidikan seksualiti ini sangat penting. Nanti saya huraikan apa part-part yang ada dalam tu. Ya? Seperti mana yang Puan Moderator sebut, anak dah mula bertanya, mak, macam mana baby boleh lahir? Soalan baby boleh lahir tu macam mana, dia akan mula bertanya pula, kenapa mak tak solat? Kenapa keluar darah haid? Darah haid tu kenapa keluar, tak sakit ke? Baby tu keluar dari mana? Soalan kanak-kanak ni kita jangan nak nafikan. Kalau dulu kita zaman kanak-kanak, kita tak dapat, kita mula belajar, bila belajar dalam subjek sains, tingkatan 3 bab 4. Itu pun dah terlambat. Tapi hari ni anak-anak bila tanya, inilah learning moment yang terbaik untuk kita educate anak kita. Kita dalam bidang engineering ke, bidang kedoktoran ke, lawyer ke, kita belajar tak habis sampai SPM ke,
Kalau kita ada ilmu tentang hal ini, kita boleh sampaikan. Tak perlu cikgu, tak perlu ustaz, tak perlu sesiapa sampaikan. Parents sampaikan dulu. Okay. Bila anak tanya pada mak, macam mana mak boleh mengandung? Ya, kita sebutkan mak mengandung sebab hal seperti ni. Kenapa mak keluar darah haid? Bagi tahu hal seperti ni. Tapi kalau anak 6 tahun tiba-tiba tanya soalan-soalan macam ni, tapi kalau kita tak pernah bercerita hal ini daripada anak umur 2, 3, 4 tahun, kita tak akan jawab soalan anak. Okay? Sebab itu ruang komunikasi dengan anak ni harus dibina daripada awal dengan memberikan nama yang selayaknya pada kemaluan anak. Okay? Kenapa tadi bila anak tanya, mak, macam mana mak boleh mengandung? Macam mana baby tu nak keluar? Bayangkan ibu, ayah yang tak pernah bercerita tentang kemaluan, tak pernah nak ajar anak untuk bagaimana nak uruskan diri ketika lepas kencing. Anak lelaki belum bersunat kan, nak tarik kuluk depan tu supaya bersihkan. Bagaimana kita nak terangkan pada anak tentang kebersihan, tentang malu ni kalau sekiranya kita tertutup benda ni. Bila kita tertutup, kita mendidik anak kita tentang sexuality berdasarkan apa yang diajar kepada kita. Kalau dulu nama kemaluan dipanggil burung, sekarang pun kita panggil burung. Kalau dulu kemaluan kita dipanggil sebagai belalai, anak kita punya pun kita panggil belalai. Kalau dulu kemaluan anak perempuan dipanggil sebagai apam, sekarang pun panggil apam. Tuan-tuan, pelik tak kita ni? Anak kita ni, daripada tadika, pada kecil, dia diajar mengenali anggota badan. Itu yang keluar lagu, head, shoulder, knee and toes. Ajar anak kita. Anak kita belajar term body part yang ada di situ. Mata, telinga, tangan, kaki, mulut. Tetapi, kita kena faham bahagian kemaluan biasanya kita cuba mengelak dengan memberikan nama yang sepatutnya. Kenapa kena bagi nama zakar? Kenapa kena bagi nama faraj, vagina, penis? Sebab dalam silibus pendidikan kesihatan itulah term yang diajar pada anak kita. Kat sekolah cikgu kata ini zakar, balik rumah mak panggil boboy. Tak kepening kepala otak anak kita. Sebab itu hal sekecil-kecil ini dia akan mempengaruhi komunikasi antara ibu dan ayah, antara anak anak dan juga ibunya, anak dan juga ayahnya. Walaupun kita kata nama tu terlalu formal, nama tu terlalu medik, nama tu terlalu skema, no, dah itu nama dia, kita guna saja. Jangan panggil lagi bebet, jangan lagi panggil nama-nama setempat yang kadang-kadang berbunyi lucah. Sebab itu saya selalu ulang-ulang benda ni lagi dan lagi. Bila nama kemaluan ditukar menjadi timun, terung, disebahkan kepada nama makanan. Inilah antara punca-punca individu bila mereka membesar, mereka akan melawak-lawakkan nama-nama ini untuk mengganggu seseorang. Itu yang kadang-kadang berlaku sex harassment berbentuk secara verbal, percakapan. Orang tak selesa. Sebut tentang kemaluan, tapi dia tak sebut tentang zakar. Dia sebut tentang batang, dia sebut tentang timun, dia kaitkan pula dengan karipap, asam keping, nasi lemak. Nampak tak apa yang saya nak sampaikan? Kalau sekiranya kita rasa, mungkin dulu bila parents kita bagi tahu tentang nama-nama ni, nama-nama samaran ni, kita ketika tu faham. Tapi anak hari ni, cara mendidiknya berbeza. Apakah yang menyebabkan cara didik hari ini berbeza? Anak kita terdedah dengan hal seksualiti lebih awal berbanding kita dulu. Seperti yang saya sebut di awal-awal tadi. Bila kita dah berani bercerita tentang ini faraj, ini zakar, zakar ni tempat untuk kencing. Anak perempuan pula, faraj ni tempat keluarnya darah haid. Tentang faraj ni pun. Anak sampai masuk ke IPT, bila saya tanya benda ni, sampai sekarang ada budak yang ingat. Budak IPT ni, yang ingat kencing keluar pada faraj. Ini pendidikan seksualiti. Ada kadang-kadang saya sampaikan ceramah kepada ibu-ibu, mak-mak, sampai ke sudah, dah ada cucu pun ingat kencing keluar pada faraj. Kencing bukan keluar pada faraj bagi perempuan. Dia ada lubang kencing dia sendiri. Dia ada laluan kencing yang lain di atas vagina dia, di atas faraj dia. Inilah yang perlu educate anak-anak kita. Akhirnya tuan-puan, ada kes di Malaysia ni, ada budak yang selama ni budak perempuan, diingat kencing keluar pada vagina. Dan diingat juga kalau kencing keluar pada vagina, dia ingatkan lahirnya manusia bukan keluar pada vagina lah, keluar pada punggung mak dia. Inilah yang kita faham selama ni. Anak lelaki macam tu, anak perempuan macam tu. Jadi akhirnya, bila hubungan seksual berlaku, dia kena jadi mangsa ke, ditipu ke, atau faktor seksual ke, jadi mangsa pengantunan seksual ke, mengandung dan dia pun tak tahu kenapa dia boleh mengandung.
Sebab apa selama ni diingat baby tu keluar pada punggung tuan-tuan. Benda ni macam kelakar kan. Tapi inilah realiti betapa naifnya anak kita. Yang naif tu satu hal. Yang terlalu advance pun satu hal. Kita nak yang di tengah-tengah ni, educate, masukkan elemen kepercayaan pada agama, dosa pahala, tentang ketuhanan. Supaya anak kita faham daripada awal. Lepas ni kalau nak tanya mak, kenapa mak boleh mengandung? Sebutkan saja mak mengandung, jangan terus direct. Tanya anak, kenapa nak tanya soalan macam tu? Kan? Taklah dulu mak masa ni kecil je perut tu, tiba-tiba sekarang ni dah besar. Betulkan pula ke anak. Sebenarnya baby bukan dalam perut. Perut ni tempat makanan. Bila kita makan, makanan tu masuk ke dalam perut. Baby dalam rahim. Tunjukkan rahim tu kat mana. Bukan kita selak terus letakkan pusat kemaluan tengah-tengah tu rahim. Rahim ni hanya ada pada perempuan, kepada seorang wanita. Di sinilah baby akan membesar. Okey? Baby ni membesar, macam mana pula baby boleh ada dalam tu? Inilah sebabnya Tuhan ciptakan ada lelaki, ada perempuan. Orang lelaki, Tuhan bagi benih dia yang bernama sperma. Perempuan, Tuhan bagi benih yang bernama ovum. Sperma ayah perlu bertemu dengan ovum umi untuk berlaku pembiakan. Lahirlah awak kat dunia. Selepas pada tu, anak mungkin tanya, macam mana sperma ayah boleh bertemu dengan ovum umi? Kalau anak 7 tahun, kita boleh jawab. Buat masa ni, kakak takkan faham lagi apa yang umi sebutkan. Tapi bila kakak dah bersedia 10 tahun nanti, umi akan ceritakan bagaimana proses pembiakan ini berlaku. Jangan nak cerita semua benda. Anak ni bila dia faham sikit dia kata oh, dan kemudian dia tinggalkan kita. Begitu juga kalau anak tanya tentang rogol, istilahnya tentang kondom. Inilah proses pendidikan seksualiti. Biar anak ni rujuk pada kita sebelum dia rujuk pada monster yang ada kat luar. Nampak tak betapa penting ni? Saya dah huraikan berdasarkan apa yang moderator sebutkan tadi. Wallahualam. Okay. Mungkin penonton-penonton pun dah tak sabarlah nak tunggu jawapan yang ditanya tu. Saya boleh minta Akhi jawab sikit lah tentang soalan daripada saudara Muhammad Khairul Yusri bin Jusuf. Soalannya, adakah satu keperluan untuk kita ajar anak-anak tentang perilaku seks songsang? Contoh hubungan sejenis ataupun tentang pertukaran jantina. Wajib untuk ceritakan. Satu benda, anak-anak ni kena faham, hubungan seksual ini adalah satu benda yang Tuhan bagi pada manusia untuk salah satu cara. Bukan salah satu cara, antara cara hubungan seksual adalah cara untuk hidupan mengekalkan spesies manusia. Kalau hubungan seksual itu tak berlaku, maka generasi manusia tidak akan berkembang. Namun hubungan itu perlu berlaku dengan perkahwinan. Kena ada lelaki, kena ada perempuan. Dan kita kena sebutkan, masa inilah kita nak kaitkan dengan sirah kisah Nabi. Kita sebut sebab itu Nabi Adam pasangannya Hawa. Lelaki ada zakar, perempuan ada faraj. Supaya benih lelaki yang akan dikeluarkan daripada zakar yang bernama sperma, dia boleh dimasukkan ke dalam vagina untuk bertemu dengan ovum supaya pembiakan itu berlaku. Tapi syaratnya ia perlu berlaku di dalam perkahwinan. Kalau hubungan seksual itu berlaku di luar perkahwinan, ia dipanggil sebagai zina dan ia diharamkan. Bila dia diharamkan, khawatir nanti individu itu akan melahirkan anak luar nikah, kemudiannya ada baby yang dibuang, kesian mereka. Ada juga hubungan seksual yang berlaku di luar perkahwinan yang dipanggil sebagai rogol. Individu pemangsa tu akan melakukan perkara yang merosakkan, mengaibkan maruah mangsa tu sendiri. Menyentuh, meraba, melakukan hubungan pada bahagian kemaluan yang perempuan. Ini adalah jenayah, cerita pada anak satu-satu. Tapi kita kaitkan juga, tapi dalam sepanjang sejarah juga ada satu kaum Nabi Lut yang mereka ni buat hubungan bukan sama-sama lain lelaki perempuan, bahkan sama jantina. Inilah kita kena sebutkan. Kat sekolah budak-budak selalu sebut kunyit. Yang perempuan serai-serai. Tak habis-habis benda tu. Dulu disebut hal ini sebagai homoseksual. Kemudian mereka tukar menjadi istilah gay. Gay pun kalau kita tengok istilahnya bukanlah bermaksud kepada hubungan songsang. Tapi maksud gay tu sendiri, dia satu benda yang macam baguslah. Begitu juga dengan lesbian. Dan kemudiannya, selepas perkembangan bahasa teknologi, tiba-tiba gay menjadi kunyit. Tiba-tiba hubungan lesbian perempuan-perempuan menjadi serai.
siapa yang ajar anak-anak kita ni? Ya. Jadi bila kita nak cerita tentang perlakuan hubungan songsang ini, perlu berpandukan ya apa yang Tuhan sampaikan tentang sirah-sirah nabi-nabi yang terdahulu, supaya mereka ni faham Tuhan ciptakan manusia ni berpasang-pasangan, ada lelaki, ada perempuan. Perlakuan antara lelaki dan lelaki adalah satu dosa besar. Kenapa pula ada lelaki yang buat hubungan sama-sama jantina? Kalau anak kita umur 10 tahun, tak ada masalah. Kita nak cerita perlakuan liwat tu bagaimana. Ya, zakar yang dimasukkan ke dalam dubur seorang lelaki yang lain. Okay? Kita sebutkan kenapa hal ini boleh berlaku. Ada di antara mereka yang ketika dahulu belajar, ya, ketika mereka mungkin di asrama ke, ya, sama ada apa jua institusi pengajian, ada orang sentuh dia punya kemaluan, ada orang suruh menyentuh kemaluan orang tua senior dengan junior, hingga mereka seronok melakukan benda tu. Akhirnya mereka bila dah dewasa, mereka terjebak dengan benda tu. Ya? Bila kita kaitkan dengan hal-hal macam ni, tentang homoseksual, tentang perlakuan itu, kenapa puncanya, apa pencegahan, kita ingat kepada anak. Sebab tu ayah, ibu sebut kena jaga private part. Jangan bagi sesiapa sentuh. Jangan sentuh private part orang lain. Sebab kalau kita sentuh pada private part orang lain, orang tak suka. Ini satu kesalahan. Ini pencabulan. Ya? Tapi ada orang juga yang bila sentuh, dia suka. Ini yang sampai tahap boleh terjebak kepada hal-hal yang dilarang hubungan sama jantina. Inilah proses pendidikan seksualiti. Ya? Sebenarnya ibu ayah patut bersyukur ya kalau anak-anak mula bertanya benda ni. Sebab Tuhan memberikan ilham pada anak, bertanya pada mak ayah melalui anak kita dan untuk kita jawab. Bayangkan kalau anak dia tak ada nak tanya kita. Dia rujuk terus Google. Dan saya rasa tuan-tuan pun dah tahu dah apa yang nak kita akan jumpa. Saya harap menjawab soalan tuan tadi. Rasanya dah menjawab dah soalan kepada sahabat kita tadi, dan menjadi ketakutan lah kepada ibu bapa sekarang nak membesarkan anak dengan zaman teknologi yang terlampau luas kan. Kita kata nak sekat pun tak boleh, terkongkong, nak lepas bebas pun tak boleh. Tapi bila anak ni terdedah, kita dengar berita-berita mengenai kes-kes rogol, kes rogol bawah umur, dan kita tu tak termasuk lagi pornografi, dan hasilnya statistik yang disebut oleh Akhi tadi, anak luar nikah, yang menyebabkan masyarakat kita ni makin tenat. Dan kita tengok bukan barulah yang disebut oleh Akhi dalam mana-mana ceramah sebelum ni, normalisasi seksual. Tapi baru ni kita kata boom balik lah normalisasi seksual ni, disebabkan oleh individu yang kita kata sebagai influencer, public figure yang menyatakan atau membuat lawak satu perkara tentang seksual ni, dan disambut oleh orang ramai pula tu kan. Saya teringat satu kisah, saya mungkin lupa lah siapa influencer ni, tapi beliau ni adalah seorang yang mengajar juga tentang awareness tentang pendidikan seksual. Beliau pergi ke satu sekolah lah, memberi penerangan tentang pendidikan seksual ni. Dan bangun seorang anak lelaki yang berusia 14 tahun, tingkatan 2. Soalan anak lelaki ni bukan mengenai perkara yang biasa lah, tapi anak lelaki ni bertanya, saya dah melakukan hubungan tu bersama kawan perempuan saya. Tetapi yang menyedihkan kita sebenarnya adalah soalan yang ditanya kepada penceramah itu disambut oleh gelak tawa oleh anak-anak yang lain. Maksudnya mereka melihat perkara ini sebagai bahan lawak, atau kata biasalah tu. Bagaimana sebenarnya kita nak laksanakan perkara ini? Macam Akhi pernah sebut lah, kita mungkin tak mampu nak beri penerangan kepada semua orang. Tapi bagaimana cara yang terbaik dan medium yang mampu kita lakukan sebagai individu dan sebagai masyarakat khususnya? Baik, saya mulakan daripada bawah. Apa sebenarnya yang boleh dilakukan oleh rumah, maksudnya daripada mak ayah. Yang saya sebutkan tadi, kalau sekiranya kita dah tahu dah di luar akan ada bad influence yang anak kita akan perolehi daripada kawan-kawan, daripada
senior di sekolah ke, sesiapa sahaja dalam media sosial, maka nak tak nak parents kena educate awal-awal anak tentang benda ni. Sebab saya nak beritahu pada tuan-puan, kalau di Instagram, follower saya banyak budak-budak sekolah. Setiap kali saya buka sesi Q&A, tidak ada soalan yang lain yang mereka akan tanya. Ya, melainkan, bang saya banyak kali mimpi basah. Ya, normal ke tak? Bang, saya ni dah ketagih melakukan onani. Bang, saya ni dah umur 14 tahun. Suara saya tak garau lagi. Suara saya biasa lagi. Tapi badan saya dah berubah, dah ada keluar bulu ketiak. Tapi saya dah akil balik ke belum? Ada juga, bang, saya tak tahulah macam mana nak mandi wajib. Bang, saya dah ketagih video lucah. Macam mana saya nak berhenti? Tuan-puan, ini cerita anak kita hari ni. Ya. Mereka ni sepatutnya dia tak tanya saya. Dia patut rujuk mak ayah dia sendiri. Tapi ketidaksediaan ibu bapa untuk menerangkan pada anak dan betapa terpisahnya dunia ibu bapa dan dunia anak menyebabkan ibu bapa tak bersedia untuk mendidik anak. Terutama bab-bab yang macam ni. Itu belum lagi cerita tentang anak lelaki yang akil balik. Ya, yang selalu akan concern pada anak perempuan yang akan anak akil balik ni anak perempuan, mak kepada anak perempuan. Akan diajar pengurusan diri, penggunaan pad, ya, tuala wanita, macam mana nak bersihkan. Tapi anak lelaki siapa yang ajar untuk mereka mandi wajib? Siapa yang nak ajar anak lelaki untuk tentang diri mereka? Ketiak yang perlu dicukur, penggunaan deodorant, ya, merapikan tubuh badan. Inilah mak ayah mereka kat rumah. Bukannya nak mengharapkan ustaz-ustazah je yang cerita kat sekolah. Ustaz cerita secara teori, ustazah cerita tentang mandi wajib. Tapi yang perlu buat praktikalnya, walaupun ada kat sekolah, bapa, mak yang kena ajar anak kat rumah. Hari ni anak-anak kita sampai tingkatan 5 ada tak mandi wajib. Benda ni, jangan kata budak tingkatan 5, yang dah dewasa pun melawak-lawakkan benda ni disebabkan ketidakseriusan kita mendidik generasi hari ni. Okey, itu di rumah, dalam komuniti masyarakat. Ya, kita faham yang aktif dalam komuniti masyarakat ada masjid, ada rukun tetangga. Do something untuk buat program-program bersama dengan anak-anak Qariah. Okey, ya, buat program berkaitan dengan akil balik, berkaitan dengan penjagaan diri, ajar tentang, ya, buat kelas di masjid ke, di balai raya, buat program-program bersifat seni bela diri. Ajar budak-budak ni macam mana nak protect diri kalau ada orang sentuh private part. Okay, ya, tak kisahlah jemput apa ke, siapa ke, yang penting dapat sampaikan hal ini kepada budak-budak. Ya, itu masjid. Jalankan dana-dana, sumbangan orang ramai, derma-derma tu salurkan kepada program-program yang seperti ini. Kita kena terbuka benda ni. Ya, kita tak nak hal seperti itu berlaku dalam Qariah kita, dalam komuniti setempat kita. Ya, kemudian dalam grup WhatsApp komuniti setempat, kena alert tentang hal-hal yang berlaku di kawasan sekitar. Tapi susah nak buat benda macam ni. Masing-masing buat hal masing-masing lah. Kalau ada grup WhatsApp, kawasan setempat jadi tempat membawang, tempat untuk promote bisnes. Itu je lah kerja dia. Jadi kita kat sini boleh kena ada peraturan, dalam admin kena tetapkan peraturannya apa. Kalau ada permasalahan sosial yang berlaku pada kalangan kanak-kanak remaja di situ, bincang bersama, kena bertanggungjawab. Ini perlu kerjasama sesama, ya, masyarakat di situ. Tak boleh seorang je yang semangat. Nanti tegur anak bergaduh. Sedangkan kita dulu hidup bermasyarakat, jiran tegur kita, ya, bapak kita tegur kawan kita, anak jiran. Tak ada masalah ketika itu. Tapi hari ini kita disebabkan terlalu sensitif untuk orang menegur anak hingga kita rasakan aku pandailah jaga anak aku. Okay? Ini di peringkat itu. Di peringkat sekolah. Ya, sekolah lagi banyak akses dengan budak-budak. Lagi macam-macam. Walaupun cikgu tu tidak menyampaikan topik pendidikan seksualiti, tidak menyampaikan topik pendidikan kesihatan, tentang ilmu sains, tentang pembiakan. Tapi cikgu tu ajar sejarah ke, cikgu tu ajar bahasa Melayu ke, mereka ni juga ada tanggungjawab untuk mendidik anak-anak itu. Termasuklah pentadbir sekolah. Okay? Kalau sekiranya ada kes-kes yang melibatkan antara guru dan pelajar, ya, di tahfiz ke, di sekolah agama ke, macam baru ni, pederi yang melakukan cabul kepada kanak-kanak OKU ke, institusi agama ke, apa ke, tolong selesaikan secara profesional berdasarkan undang-undang yang ada. Ya, jangan kita masih lagi, ya, memikirkan nama sekolah, nanti takutlah nanti, ya, jatuh ranking ke apa semua. Di sinilah ada peranan PPD, JPN, kementerian, supaya hal seperti ini kita sama-sama gembling untuk memastikan
kanak-kanak remaja mampu diselamatkan. Okey, jangan lagilah bincang perbincangan meja bulat sana, perbincangan meja bulat sini. Realitinya kita tak laksanakan pun secara ke akar umbi. Okey, bila ada kementerian, isu-isu yang melibatkan ni orang nampak Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga, Masyarakat. Isu pembuangan bayi, kementerian itu. Isu anak hamil wanita, Kementerian Pembangunan Wanita. Sedangkan bayi yang dibuang itu, kanak-kanak yang melahirkan anak luar nikah, kes-kes pencabulan, dia juga dia juga dikaitkan dengan Kementerian Pendidikan. Didikan kepada anak-anak. Ia juga ada kaitan dengan kementerian yang mengawal selia ekonomi. Ya, mungkin disebabkan faktor rumah ada 2 bilik ataupun ada 1 bilik saja yang menyebabkan sumbang maram berlaku dalam rumah. Hal-hal seperti ini dia perlu ada sinergi. Kalau ibu bapa sinergi dengan sekolah, kementerian perlu ada sinergi sesama mereka supaya memandang isu ini untuk selesaikan secara tuntas, bukan untuk dipolitikkan, bukan untuk mileage politik parti masing-masing. Benda ni kena cerita sebab kita tak nak hal seperti ini sampai tahap yang ni aku berjuang untuk tu, tak, no. Kita nak bersama-sama. Apa jua ideologi, apa jua fahaman untuk anak-anak kita kena bersama. Dan paling penting, kalau sekiranya ada hal-hal yang kita nampak perlakuan songsang, seksual, benda-benda yang lucah dalam media sosial, masyarakat perlu terus report kepada SKMM supaya dapat diambil tindakan. Boleh layari SKMM punya MCMC punya laman web, report di situ untuk disekat konten-konten berkenaan. Buatlah sedaya yang mungkin. Dan paling penting yang terakhir yang saya nak sebutkan, apa yang lagi kita boleh buat adalah siapa sahaja yang ada autoriti untuk mencegah perlakuan-perlakuan yang kita nampak kelucahan dalam drama, dalam filem, dalam YouTube, di TikTok, di Instagram, lakukan sesuatu. Saya baru saja berhubung dengan YB Asma Hussein, senator di Dewan Negara. Banyak kami bercerita berkaitan dengan apa yang boleh dibuat tentang individu, influencer, YouTuber yang menghasilkan konten soft pornografi. Okay? Selain pada educate masyarakat, penguatkuasaan perlu berjalan. Selain turun ke lapangan, bertemu dengan content creator yang menghasilkan konten-konten lucah ini untuk bagi tahu pada mereka ada tanggungjawab sosial untuk membaikkan anak-anak. Sebenarnya ini adalah peranan kita bersama. Okey, kalau kita tak berperanan, sampai bila-bila tahun 2030 jemput saya sekali lagi, benda yang sama juga saya akan cakap. Allahu Akbar. Okey, terima kasih Ahli. Bila kita tengok banyaklah daripada page-page pusat perlindungan kita baca pengasas sendiri banyak bercerita. Contohnya Mak Liza bercerita bagaimana ibu bapa itu sendiri tidak boleh menerima keadaan anak mereka. Contoh mereka di Batu Salehah, mereka tetapkan 6 bulan mesti duduk di Batu Salehah dan bayi itu dijaga oleh ibunya sendiri. Tapi ada juga ibu bapa bila dah tahu anak terlanjur dan dihantar ke pusat pemulihan, tapi masih ada lagi mindset bahawa bila anak dia keluar nanti dia akan serahkan bayi yang lahir itu kepada keluarga angkat. Jadi bagaimana sebenarnya kita nak tingkatkan kesedaran ibu bapa dan masyarakat tentang isu ni, sebab dia jadi berat sikit sebab anak tu mungkin dah terlanjur tapi tak tahu nak ada badan yang sudi membantu, tapi ibu bapa sendiri tak sedar dengan perkara itu dan perkara ini mungkin akan berulang dan berulang dalam masyarakat kita. Benda yang kita kena sedar kat sini, pencegahan adalah lebih mudah untuk kita lakukan daripada menyelesaikan masalah yang dah berlaku. Okay? Kalau sekiranya ada remaja yang dah terjebak dengan salah laku seksual, seks bebas, zina, maka selepas pada itu yang mampu untuk mengubah remaja ini adalah penerimaan dan juga pengharapan ibu bapa yang anak mereka boleh diberi peluang kedua. Okay? Itu di Batu Salehah. Kalau ada rumah bimbingan yang lain, anak tu memang diserahkan terus kepada keluarga angkat. Ada yang dibimbing selama 13 bulan. 13 bulan. Okay? Begitu juga kalau perintah mahkamah, kes-kes yang melibatkan jenayah, dengan perintah mahkamah 2 tahun dimasukkan ke rumah bimbingan. Okay? Jadi bila anak-anak ini dah melakukan satu kesilapan dan memang remaja tidak dapat lari daripada kesilapan, kebodohan, kesalahan. Okay?
Maka bila mereka dah terjebak ke arah itu, orang yang paling dekat dengan mereka, ahli keluarga, kena mereka terima mereka seadanya agar anak-anak ini diberi peluang kedua untuk berubah. Sebab itu kita di Malaysia ni kita dengar tentang baby hatch. Untuk letakkan baby, kalau anak-anak tu letakkan di baby hatch, tempat-tempat ada di KPJ kan, untuk letakkan baby-baby. Ini salah satu usaha untuk menyelamatkan bayi, bukan nak menggalakkan zina. Rumah-rumah bimbingan remaja perempuan ni pun bukan nak menggalakkan zina, tapi nak educate budak ni. Kalau budak-budak ni tak diberikan peluang kedua, habis tu kita nak suruh dia orang buat apa? Terus lagi merosakkan diri mereka. Jadi kat sini bukan sekadar ibu bapa saja, tapi mentaliti, mindset masyarakat yang memandang isu ini perlu diubah. Setiap orang buat kesilapan, anak-anak buat kesilapan, tapi jangan sampai tahap anak-anak itu dipulaukan, dihalau, dan seolah-olah kita tak mengaku tentang zuriat itu sendiri. Jadi nak buat macam mana? Hal dah berlaku, yang kita boleh lakukan adalah pencegahan. Terima kasih. Saya tengok di live FB ada influencer kita lah, Puan Wan Nur Shakira, ada menulis sedikit ringkasan tentang apa yang dikatakan oleh Akhi Fairuz, dan Cik Hafizun Osman pun ada sebut sebenarnya wajib ada teguran-teguran tertentu dan perlu diletakkan jarak yang sesuai tentang komunikasi berkenaan topik pendidikan hubungan seperti yang dibincangkan, kerana apa yang kita bincangkan boleh menjadi tular walau kita hanya sebut sepatah perkataan yang boleh menyebabkan sensitiviti kepada orang awam. Mungkin di akhirnya lah Akhi Fairuz ada sedikit saranan, nasihat kepada kita orang awam, terutamanya kami lah sebagai ibu dan ayah yang berhadapan mempunyai generasi beta dan generasi depan ni, generasi masa depan ni. Apa saranan Akhi Fairuz sebagai sesi kesimpulannya? Baik, untuk menutupnya kesimpulannya, saya nak begitu pada ibu bapa, belum terlambat lagi untuk belajar, untuk mereka yang bujang yang bakal mendirikan rumah tangga, yang daripada sekarang belajarlah ilmu-ilmu berkaitan dengan keibubapaan, termasuklah isu-isu berkaitan dengan seksualiti. Tak rugi pun kalau kita melabur untuk menuntut ilmu. Jangan kita anggap nanti everything is okay bila dah kahwin, bila dah ada anak. No. Cabaran anak-anak berbeza. Apatah lagi anak-anak yang dilahirkan pada tahun 2010 sampai 2025 dipanggil sebagai generasi alfa. Mereka dengan gadget, perkembangan teknologi yang laju, kita membuatkan kita pula yang menjadi pelahan untuk memahami mereka. Jadi nak tak nak, kita perlu faham tentang diri mereka, kita perlu faham cara nak mendekati mereka, belajar tentang psikologi kanak-kanak. Sedikit pun tak payahlah masuk kelas, ambil course psikologi pun tak payah. Benda ni boleh belajar daripada YouTube ada, daripada penulisan ada. Dan mudah-mudahan bila kita dah ada ilmu tu, kita boleh praktikkan pada anak. Tapi kalau anak kita dah terjebak dengan pornografi, dah terlibat dengan isu-isu permasalahan sosial, perlu beri peluang kedua pada mereka, perlu pantau mereka, perlu bagi peluang pada mereka untuk berubah. Dan kalau dia melibatkan benda-benda yang contoh ketagih pornografi, kena cerita, berdiskusi, bersembang baik keburukan pornografi hingga dia akan menjejaskan perlakuan, tindakan seorang remaja dan kanak-kanak. Anak-anak kena tahu benda itu. Kalau kita tak nak anak kita terancam dengan ancaman yang ada kat luar, maka ibu bapa perlu faham apa ancaman anak-anak kita pada hari ini. Supaya kita sampaikan dulu kepada anak-anak kita dan anak kita faham, dan dia boleh menghindarkan diri daripada menjadi mangsa dan pemangsa. Wallahualam. Terima kasih saya ucapkan kepada Akhi Fairuz atas perkongsian sangat bermakna lah kepada kita semua, terutama kepada generasi ibu bapa, pendidik, masyarakat khususnya. Dan semalam saya rasa Akhi Fairuz ada kongsi tulisan kata-kata daripada Dr. Reza Zainul. Dan ayat yang paling saya terkesan dan saya ingat adalah didik anak mengenai pendidikan seksualiti, jika tidak mereka akan cari dan jumpa sendiri. Dan saya harap masyarakat di luar sana dan penonton-penonton yang menonton live pada hari ini dapat memanfaatkan dan kita sama-sama berperanan untuk memberikan kesedaran kepada seluruh masyarakat tentang pendidikan seksualiti. Dengan itu saya akhiri
program kita pada petang ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.